أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقرب به أنفسكم همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ادخلوا من فضله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya ni, Abang Ustaz Hafiz, selaku pengacara pada pagi ini, dan juga Ustaz Nasarudin, pengurusi, dan juga ahli jadi kuasa Sekolah Al-Huda, Persidimah, dan juga seluruh muslimin muslimat yang dalam wakil sekalian. Bersyukur kita pada pagi ini dipertemukan dalam kali kedua di siri, iaitu dalam konteks penyembelihan halal menurut syarak. Jadi pada sesi yang lalu, sebagaimana Ustaz Hafiz beritahu, kita dah bincang lagi kaedah-kaedah syarak, iaitu berkaitan dengan hukum-hukum. Hari ini kita dah mahir dah tu. Saya kata apa? Dah boleh sembelih 30 ekor tiap-tiap minggu tu lah. Subhanallah. Tapi proses tu di mana? Yang proses sampai sembelih di Malay. Pas sembelih lah. Proses kat surau belakang. Proses kat surau. Okay. Kalau boleh sembelih kat sini, simple je. Buat kaedah kita siap dulu tu. Siap dulu tak? Siap dulu. Simple, sedap makan juga. Hari itu kan, kalau kita celur tu, kaedah celur tu penting ni. Kita kena buang perut dia dulu sebelum kita celur. Baru-baru ni, 2-3 hari sudah, Ustaz buat lawatan di Ayam Sin, Azin. Tahu tak Ayam Sin? Ayam Sin dia dekat Sungai sana tu. Cantik dia ada saat kita tengok, subhanallah. Dia cukup jaga, setiap kali dia lepas sembelih pagi-pagi tu, dia bersihkan semua peralatan sehingga longkang. Tu dia. Belum bagi cerita ayam. Ayam pula dia sembelih, dia tak pakai elektrik stun. Elektrik yang cicah muncul kan. Maknanya ayam tu dia pingsan. Tidak. Ayam tu orang kata hidup yang original digantung pakai relik, baru terus sembelih dia tu. Jadi ayam tu itu sedap makan. Dia azim. Kemudian ayam azim ni dia punya tempoh matang dia 90 hari. Tak macam ayam yang kita makan dekat pasar tu 60 hari lebih kurang. Di mana ayam tu disuntik, tapi ayam jizid tak disuntik dengan hormon. Sebab tu ayam yang kita makan di pasar-pasar tu, di restoran-restoran tu ayam pramatang. Pramatang ni sebab apa? Dia bagi gemuk sebab suntikan hormon. Jadi sebab itu saya kata antaranya banyak lelaki yang mati pucuk dan lemah tenaga batin hari ini. Sebab apa? Punca makan ayam. Ayam cucuk, di mana hormon itu menyebabkan kita out. Lagi itu. Jadi sebab tu kalau orang nak power, Ustaz sebut Power Ranger. Nak Power Ranger, jangan makan ayam yang mana kali. Nak makan ayam kampung yang kita sembelih sendiri. Ayam kampung yang tak dicucuk. Bagi tu. Sekarang ada jual ayam kampung bagi itu. Ustaz cakap ni apa? Ustaz ni pakar dalam kaunseling syar'i. Sebab pensyarati Egypt tu saya mengajar kaunselor syar'i seluruh Malaysia, anak murid saya. Kalau tuan-tuan berhadapan dengan masalah rumah tangga, pergilah mana-mana jabatan agama. Ini tu guru dia. Yang untuk mengajar ni anak-anak murid yang mana tuan-tuan pergi kaunseling tu. Unit kaunseling keluarga tu anak murid saya pergi. Sebab apa? Banyak antara isu dia apa? Suami tak power. Dia. 2 minggu sudah saya di Perak, intim. Seluruh jabatan jahit buat kursus kepada kaunselor-kaunselor. Kemudian ada kaunselor beritahu, Ustaz, saya berhadapan dengan isu di mana ada klien saya 15 tahun. Isteri datang menangis. Apa dia? Suami ibarat batuk, lepas batuk di tangga. Di mana? Tuk cukup. 15 tahun kan menangis. Saya tak rasa apa. Sebab apa? Dia ambil direct to the point. Jadi saya cerita sikit lah sebelum kita sembelih. Sebab apa berkaitan dengan pemakanan. Itu dia. Jadi sebab itu kita perlu kepada sembelihan untuk syarat ni sebab apa? Bila mana darah, pemakanan darah yang mengalirkan darah itu penting
Itu tujuan utama dia. Jadi sebab itu ayam KFC dia pakai kun. Contohnya macam ni kun ni. Dia masuk dalam bekas tu dan juga dibuat lubang, kepala keluar. Kepala keluar dia sembelih tu. Dan dia tak boleh lepas, bebas, tak bebas kan? Jadi sebab tu kita KFC kita buka kulit dia, isi dia kadang-kadang darah ada dalam tu. Sebab apa? Dia tak release dia punya apa? Bila nyawa dia nak keluar tu, tak bebas. Kemudian dia electric stunning lagi pula tu, 2 kali tu. Dah dalam kun. Kemudian electric stunning, dia 1 minit dia pingsan, lepas tu sembelih. Itu dia. Tapi alhamdulillah kemarin dia pun dah surrender. Sekarang ni dia tengah berusaha sama dengan ayam Azim untuk nak ambil alih. Dia tak boleh nak cope dah. Dulu Johor Corporation milik KFC tapi dia lari daripada Johor Corporation. Dia sembunyi. Sekarang ni dia surrender. Sekarang ni nak balik kepada Johor Corporation. Dan dia pergi jumpa Azim, iaitu Dr. Zainal, dan dia kata kami tak mampu nak menyediakan ayam ni. Kualiti ayam iaitu ayam mas. Sekarang dah nak background. Jadi sebab tu apa namanya antara dia itulah sebab tu penting sangat pemakanan yang saya cakap tu tengoklah kita yang cukup matang 90 hari ayam. 90 hari. Tapi yang kita makan biasanya 60 hari. Sebab tu jadi penyakit. Antara apa? Tengok hari ni anak-anak kita. Kenapa anak kita hari ni besar pada kita? Tak tahulah kalau supaya Ustaz dengan ni apa ni sahabat Ustaz ni daripada PRN, P. Ahmad, Amin Abang Ibrahim. Jauh dia datang daripada cerah. Supaya jadi tengok anak-anak kita tu besar pada itu. Anak Ustaz besar pada Ustaz. Sebab apa? Pemakanan kita hormon. Perisa, pewarna, semua tu patut hormon berlaku. Jadi sebab itu penting. Baik, hari ini kita nak bincangkan pengurusan korban, ibadat korban ataupun akikah dulu sekali Mana ibadat korban dan akikah Baik, muslimat yang ada muslimin. Latar belakang sikit berkaitan dengan ibadah ni, korban atau akikah ni. Korban dilaksanakan untuk mengharap redha Allah dan keampunan. Itu yang paling penting, letak dalam kepala kita. Kita nak harap redha Allah dan keampunan. Contoh Nabi SAW menyebut dalam hadis di mana bila mana di mahsyar nanti kita dibangkitkan nanti, iaitu haiwan itu datang dengan kuku-kukunya, bulu-bulunya, tanduk-tanduknya semua. Dia datang kepada kita. Dia dengan apa dia? Tunggangan kita di mahsyar. Tunggangan nak ke mana? Tunggangan kita untuk nak pergi ke titik yang sirat tu. Jauh tuan, jauh. Dan bilin-bilin manusia. Bukan sikit-sikit manusia. Okey, jadi kalaulah kita punya kenderaan kita itu, kalau boleh kita nak apa? Kalau banyak kereta yang paling baik sekali kita apa? Paling laju Porsche. Betul tak? Contoh tengok atas highway, asap tinggal, bunyinya tinggal. Mana dia dah pergi mana dah? Contoh Ferrari. Macam tu lah kita, kenderaan kita. Okey, kalau lembu yang kita untuk pengenalan kita, hendaklah dia lembu yang berkualiti. Okey, kualiti itu mungkin pihak pengurusan beli lembu cantik, tapi semasa dia pengurusan korban itu, dia tak cantik. Di mana apa? Dia cedera akibat pengurusan. Kaki dia sengit, bengkok ataupun patah, ataupun cala-cala badan dia disebabkan pengurusan. Ditarik, kemudian kaki dia cacat sebab apa? Dia masuk, dia ikat empat kaki, selapkan kayu pula kemudian dipijak, maka besok dia jalan macam ni. Itu dia. Kita nak sampai ke titik yang sirat itu, subhanallah, berapa lama kita nak masa. Jadi sebab itulah nak harap redha Allah ini semua tu kena ambil kira, iaitu kebajikan haiwan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis An-Nawawi, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berbuat baik dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Sekiranya kamu hendak mematikan ataupun menyembelih, perelokkan kaedah sembelihan, cara kita mematikan. Dan paling penting sekali, disebut jelas gunakanlah alat ataupun pisau yang tajam. Apa sebab? Tadi saya sebut dah. Bila mana kita guna pisau yang tumpul, darah itu tak cantik keluar. Di mana urat itu akan berserabut ataupun dia bengkok-bengkok, dia tak putus cantik. Tapi kalau pisau yang tajam, teknik kita tegangkan betul-betul, putus keluar. Apa dia? Urat darah, iaitu wadah jahit kiri kanan. Yang kita urat ni.
dia akan keluar, bersembur darah keluar. Begitu. Bila darah keluar, maka segala penyakit. Darah ini adalah kotor. Darah yang mengalir. Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 3. Iaitu darah yang mengalir itu haram hukumnya. Haram bagi kita. Tetapi kalau kita teknik kita tidak betul, maka menyebabkan darah yang dalam badan haiwan tersebut tak keluar habis. Jadi kurang dalam 60% dia keluar. 40% itu adalah daging tu dalam konteks pilihan 60% dia kurang. Itu kita dah. Jadi banyak kita makan ni yang berpenyakit. Contoh saya buat KFC tadi lah, di mana dia tergurung dalam tu, dia tak bebas. Bila tak bebas, dia punya nyawa dia dia tidak rilis dengan cantik bagi dia punya. Jadi memudaratkan kesihatan. Allah sebut dalam Al-Quran tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitah wad-damu wa lahmul khinzir. Wad-damu diharamkan kamu makan bangkai, yakni haiwan yang tidak disembelih menurut syarak. Pertama. Yang kedua, wad-damu, darah yang mengalir. Jadi sebab itu penting bila sebut darah yang mengalir itu, bagaimana kita mengalirkan darah itu penting dalam teknik dan kaedah sembelihan. Kemudian bagaimana kita menyucikan, itu hukum nak cucikan darah yang berada di daging itu. Ayam macam mana nak cuci, daging kambing macam mana nak cuci, daging lembu macam mana nak cuci. Apa dia? Ustaz bagi tips sikit lah bagi kakak-kakak kat belakang. Sebenarnya patutnya orang perempuan ramai kena datang ni. Patutnya antaranya apa? Kita guna tepung dan juga limau untuk daging ayam. Tepung atau limau. Tak ada tepung, kita guna apa? Air beras kita masak nasi kan, air beras itu kita guna bedamkan ayam tu. Dia hilang dia punya hanyir, bau-bau hanyir dia. Hanyir tu apa dia? Penyakit tuan-tuan. Lemak bau hanyir bagi keluar, itu dia. Jadi sebab itu Ustaz kalau orang basuh cincin, sebab tu dia kalau jemputan kenduri, Ustaz tak makan daging-daging ni. Ayam tak makan, Ustaz makan sayur je. Itu dia. Sebab apa? Ustaz punya hidung sensitif sangat. Bila mana benda yang kotor tak boleh terima. Pokok Ustaz memang sensitif. Dia akan keluar balik muntah. Sebab apa? Sebab saya jaga. Saya tak makan di kedai-kedai, restoran-restoran. Kecuali lah dalam sesuatu kes saja, orang jemputan orang itu pun tengok meraihkan kawan-kawan saja. Tidak. Nak kata berhenti, perut lapar nak kata berhenti kat mana-mana makan, minta maaf. Itu dia nak jaga. Sebab apa? Antaranya Nabi sebutkan dalam satu riwayat di mana bila mana Sa'ad Ibn Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau berdoalah kepada Allah supaya bila aku berdoa Allah kabulkan doa aku. Macam mana kriteria dia? Kata Nabi SAW, jaga makan kamu. Itu dia. Jadi tuan-tuan, kita selalu amin, amin. Kita selalu semayang kan? Semayang itu adalah doa. Doa. Jadi diterima oleh Allah. Sejauh manakah penerimaan itu bergantung kepada kebersihan hati kita, iaitu mudghah. Dalam hadis 66 An-Nawawi, hadis 40, hadis 66. Sebab itu Nabi sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah idza sallahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu anhu wa hiya qalb. Iaitu dalam jasad manusia itu ada segumpal darah, baik padanya maka baiknya. Ketahuilah ianya adalah hati kita. Jadi sebab itu kita berdoa amin, amin, amin ni, tapi kita tak jaga makan. Faham je lah sejauh manakah doa kita itu diangkat oleh Allah SWT, dikabulkan oleh Allah SWT. Betul Sebab itu ada orang berdoa dalam konteks kaum sendiri, ramai orang datang jumpa Ustaz, dengan anak murid saya, suami kebal hati, isteri kebal hati, isteri dari rumah 2-3 minggu sudah datang satu orang, Ustaz, ada dua kes isteri dalam rumah, 3 anak 5 orang tuan, ikut lelaki lagi. Sebab apa? Umur sudah 40 lebih. Yang lelaki tu yang dia ikut tu tak kena. Lelaki ni anak teruna. Kalau Ustaz anak teruna, Ustaz tak pilih umur 40 lebih. Betul tak? Ustaz pilih yang sweet 70. Anak darah berlampak sekarang kan, muda-muda lagi anak. Banyak orang perempuan yang pilih. Dia nak pilih-pilih orang tu buat apa? Maknanya dia bodoh. Cakap kasar sikit. Betul tak Ustaz cakap?
Dalam konteks hukum ni dikenal direct usul. Dalam konteks itu salah satu bentuk bagi hukumnya. Ya, macam-macam ni. Jadi sebab itu redha Allah ni keampunan ni. Dan yang kedua, daging disedekah kepada fakir miskin atau dimakan sendiri. Okey, daging kualiti dia, kualiti daging. Ya, disempurnakan ibadat di pekarangan masjid dan juga surau dan sebagainya, premis-premis sebagai contohnya. Pelaksanaannya mestilah dalam disaksikan oleh orang ramai secara terbuka, secara open, terbuka. Apa sebabnya? Balik kepada tadi Nabi sebut dalam hadis ini, di mana titisan darah semasa kita sembelih itu belum jatuh lagi ke bumi, maka satu titik itu dosa-dosa kita diangkat oleh Allah, diampunkan oleh Allah SWT. Jadi sebab itu kita, bila kita sembelih korban itu kena banyak darah bagi bersembur. Jangan kita takut darah. Ya, kalau kita takut darah, maka kita tak dapat pahala. Sebab itu disarankan kita antara sunnah Nabi ya, disuruhnya orang yang menyertai ibadah korban itu pegang, letak tangan atas badan haiwan tersebut. Antaranya Nabi pernah panggil Fatimah, anaknya, semasa sembelih unta untuk korban. Nabi sebut apa? Letaklah tangan kamu ni. Sebab apa? Ini kenderaan kita. Kenderaan kita yang mana kita kenal. Oh, ini lembu aku, ini unta aku, ini kambing aku. Di mana? Di mahsyar besok. Ini kita buat korban, kita tak mana-mana pergi. Kemudian kita nak harapkan orang hantar daging. Lepas tu bila orang hantar daging ni ada lemak ke sikit ke, kita komplain. Apalah aku ni masuk bahagian sampai 2-3 bahagian dapat lemak. Maka dia tidak ikhlas, maka macam ni dia punya keadaan dalam konteks ibadah dia tidak diterima oleh Allah. Kalau terima pun sikit pahalanya. Jadi sebab itu penting kita nak kena hati sama-sama, tolong sama-sama. Kalau dia boleh sembelih, lagi cantik dia sembelih kamu. Dia sembelih yang dia boleh tu. Kalau 7 orang, 1 orang tu dia tukar sembelih, cantik tuan-tuan. Tahu cantik. Ini dia duduk atas rumah, atas flat tinggi-tinggi. Dia nak arak orang dan tak lagi. Betul tak betul tak cakap? Tak betul dalam konteks syarak. Biar dia bersembur darah tu sebagai contohnya. Darah bersembur tu yang paling cantik sikit. Ya? Jadi sebab itu perlu disaksikan oleh masyarakat ramai supaya tidak timbul fitnah. Jadi ada sebab. Tak timbul fitnah. Sebab apa? Dia sama-sama potong, dia sama-sama agihkan. Ya? Tak ada, kita ni banyak zon. Zon ni syok wasangka. Apa kita kata? Oh, tengok AJK tu. Aku ni dapat daging tak elok. Tengok AJK tu dia bagi dia pilih daging batang pinang contoh dia. Pilih daging pohon. Salah siapa tak tengok? Takkan salah kita? Sebab kita tak bersambung kan? Tu dia. Tapi kalau ustaz batang pinang tu ustaz bagi 7. Paha ustaz bagi 7. Macam tu. Hati berat 7. 5 jantung semua berat 7 belakang letak 7 tulang. Lepas tu bagi. Itu dia. Sebahagiannya 1/3 boleh kita ambil untuk yang orang menyertai, yang lebihnya itu kita bagi kepada fakir miskin ataupun kepada orang-orang yang memerlukan semasa agihan korban. Baik itu letak belakang. Baik, keperluan pengurusan ibadah korban. Tetamu yang paling penting sekali ialah jawatan kuasa penyelaras ibadah korban, di mana mesti ada menanti pengerusi pengendali. Pengerusi pengendali ni bukan pengerusi surau. Ni banyak orang tak tahu Pengendali ni maknanya dia mahir. Dia ni orang kata dia segala-galanya dia tahu. Okey, dia memantau setiap ekor yang disembelih itu dia. Okey, arahan dia. Ibarat kalau kita buat event, dia chief dimension tu, yang pegang walkie-talkie tu. Itu dia. Okey, dia akan memastikan usul. Okey, macam ni teknik terbang macam ni. Lembu macam ni, duduk macam ni, tu dia. Lepas tu baru sembelih. Okey, pergi pula satu, tu dia. Ni pengerusi. Tapi kalau pengerusi dia arah, okey, buat itu, buat ini, tapi dia tak tahu dalam konteks teknik sebagai contohnya, maka menyebabkan kecacatan akan berlaku. Penting ni. Itu dia. Maknanya orang yang mahir bagi itu. Kemudian perlu ada borang penyertaan korban akikah. Perlu ada borang. Borang itulah kita antaranya kita kena letak apa dia? Apa jenis korban? Adakah korban wajib ataupun korban sunat? Korban wajib itu korban nazar.
nazar. Perlu ada. Adakah mana satu lagi, iaitu adakah dia ini ada korban, ada akikah. Dalam satu ekor dia ada dua benda korban. Jadi 3 kategori kena ada dalam orang tu. Pertama, korban wajib. Kedua, yang korban sunat. Dan juga yang ketiga, iaitu ya, sama ada gabungan akikah ataupun korban. Jadi satu ekor. Ini sebab apa penting? Contoh yang gabung tadi. Contoh dia 5 bahagian untuk korban, 2 bahagian untuk akikah. Ya, jadi 5 bahagian untuk korban itu hendaklah diagih secara mentah. Yang 2 bahagian itu hendaklah dimasak. Sebab apa? Kaedah hukum. Ya, untuk ambillah ibadah akikah ini kena buat lauk, kena buat kenduri. Sebab tu malam ni kita buat kenduri kan, untuk dimasak. Tetapi daging korban tu hendaklah kita agih secara mentah-mentah. Tu tak kata tu kena letak dalam orang tu berapa supaya jelas, dan pengagihan kena jelas. Sebab apa? Nak harap redha Allah kan. Tapi kita ni tak faham hukum, main campur macam rojak kan. Ada toge, ada tepung, ada cucu, ada udang, ada kentang campur, jadi rojak. Itu maksud dia rojak tu. Jadi kita tak dapat pahala yang sebenar-benar pahala dalam konteks syarak. Dalam konteks. Jadi sebab tu nak kena pasti ya. Dalam borang kena tulis 3 kategori. Ya, korban, adakah korban ini korban wajib ataupun korban sunnah, sunat, ataupun akikah itu. Akikah apa? Akikah sunat ke akikah wajib? Bagi akikah wajib, yakni nazar, orang yang mengakikahkan itu dia tidak boleh makan daging tersebut. Dia buat penuhi tapi dia tak boleh makan. Ini nak kena jelas. Faham? Siapa tak bantu angkat tangan tanya Ustaz. Faham? Orang yang bernazar, contoh dia kata apa? Anak aku ni, kalaulah anak lelaki, ni biasa orang buat anak lelaki si aku mengandung ni, aku akan buat akikah pada hari yang ketujuh. Maka dia jadi akikah wajib dan dia tidak boleh makan sembelihan tersebut. Itu dia. Tapi bagi akikah sunat tadi, tak ada apa pun. Dia tidak cerita apa-apa. Dia tahu dah bahawa sunnah Nabi bila mana anak itu lahir 7 hari kelahirannya sempena dengan diberi nama, diakikahkan dan dia ditaknik. 3 benda. Bagi nama, taknik dan dia buat akikah. Maka dia boleh makan, harus baginya untuk makan, iaitu buat lauk tadi itu dalam konteks hukum bagi itu. Jadi sebab tu kena hati-hati dalam konteks hukum ni. Jangan main kita buat je tanpa kita bertanya kepada orang-orang yang warak sebagai contohnya. Itu dalam konteks. Jadi sebab itu penting bagi itu pengurusi pengendali. Orang tu paling penting. Orang pendidikan itu mesti kena ada korban akikah. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya perkara peralatan pengendalian ibadah korban. Kandang, tiang, pokok. Kandang pokok tu macam pokok pinang, macam pokok korma tu. Kalau tambat lembu saya rasa tercabut tu. Pokok tu sebab tu ditanam yang dah hidup kan, ditanam di atas je. Bukan daripada genuine ditanam daripada benih dia. Sebab tu boleh tumbang. Contohnya jadi apa nak buat? Sediakan besi. Besi pasak. Ustaz bawa ada besi pasak semua dah. Kalau pergi mana-mana kursus tak bawa sedia, siap besi kan. Tempat mana beli, antaranya lubang. Sebagai itu perlu ada. Bagi mengelakkan lagi pencemaran darah. Nak pula dekat Putrajaya ni tak boleh main-main. Ustaz buat kursus dekat Masjid Putrajaya tu. Sampaikan atas rumput ni pun tak boleh pijak lepas. Jadi saya kata nak sembelih macam mana? Lama-lama dia bagi 2 bunyi habuk papan. Pergilah dekat pokok tu yang dekat tempat tanah sikit, tuang habuk papan itu, sembelih dekat situ. Subhanallah, saya kata pening kepala kita. Nak buat lubang pun dia tak bagi. Habis nak sembelih macam mana saya kata? Dia bagi habuk papan. Punya dah teruk. Putrajaya Holding. Saya cakap ada orang Putrajaya Holding ni? Ada pergi jumpa saya. Saya kata tak ikut sebagai dia menyusahkan manusia. Lepas pada tu barulah dia ada buat sistem elok lah. Kalau kita dekat sini kita boleh buat dekat dataran tu, buat cantik, bubuh tiang tu, buat lubang, alihkan darab cantik. Kena ada bajet sikit lah. Simple je, 2 tiang saja. 2 tiang, jadi kurang besarnya saja 10 kaki persegi cukup lah. Sebagai kita pergi pergi tengok dekat Masjid Bukit Aman. Buat macam tu.
punya ada lubang tu kumbahan. Nak cantik lagi kumbahan dia, tapis 3 penapis. Pertama, batu yang besar. Yang kedua, pasir. Yang ketiga, arang. Arang tu lah arang. Arang yang kita bawa ikan tu. InsyaAllah air yang keluar tu air jernih. Itu dia. Itu kaedah kumbahan yang secara yang simple lah. Kalau kita buat ekonomi betul sebagai contohnya, nak bagi bersih air yang keluar tu air bersih. Begitunya. Ustaz ada bagi kepada satu hamba Allah tu di Putrajaya, tak tahu bersih berapa. Dia kata, Ustaz kami nak buatkan tempat sembelihan ayam, dia kata. Di salah satu surah apa itulah dia kata. Saya pun design lah konsep contohnya. Lepas tu dia kata, Ustaz, kita beberapa orang ni yang bersungguh-sungguh tapi pengurusi dia buat doa. Ni pun penyakit juga Ustaz. Dia kata penyakit. Pengurusi nak kata dia faham dalam peribad ni. Sebenarnya bukan pengurusi, orang Islam ni. Sebab tu Allah sebut tadi ayat 168 Al-Baqarah. Penting. Tuan-tuan cuba baca hadis tuan. Baca hadis janganlah hadis yang translation punya. Maknanya baca hadis huraian tentang ayat itu. Apa Allah sebut? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Maknanya termasuk orang Islam, orang kafir semua berlaku. Ya ayuhan nas tukulu bima ta'ri halalan, halal, tayyiban, lagi baik. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Ini dia tuan. Tapi malahnya padahal orang tak jaga makan. Betul tak cakap? Siapa yang jaga makan? Mari jumpa Ustaz. Macam mana dia kata dia jaga makan? Begitu. Ada Ustaz tanya sini. Siapa yang makan madu? Pagi-pagi tadi. Cuba angkat tangan. Okey. 2, 3 orang dalam fight. Madu macam mana? Makan itu kan dengan air Ustaz tanya. Makan itu kan? Lagi apa? Mana tengah? Abang makan apa? Dengan air tak? Macam dengan air tak? Dengan air. Okey, lagi tempat siapa makan dulu? 3 orang ni tak? Ni abang. Makan roti. Semua tak kenal. Yang kenal satu je. Sebab dia belajar hadis. Okey, Nabi pagi-pagi bancuh madu dengan air. Bagi-bagi air suam. Elok lagi air suam. Dengan apa? Sama ada apple cider ataupun cuka apple, ataupun cuka kurma, ataupun jus delima. Itu dia. Cantik ni. Di mana apa? Untuk apa? Bagi kita buang segala penyakit toksik-toksik itu. InsyaAllah lepas tu kita pergi buang air boleh jadi. Betul tak bang? Itu dia. Ustaz ni sendiri rutin Ustaz macam tu. Ustaz tak minum air manis ni. Kecuali orang angkat tadi, Ustaz minum kopi. Sekali-sekali dia buang madu. Dan saya ada satu lagi, nektar kurma. Nektar kurma ni diekstrak, dihancurkan kurma tu, dia memang halus, fine. Daripada Timur Tengah, dia pure punya. Itu ada dijual di store-store Azim yang dia besar kan. Bancuh satu sudu tu semua dengan kurma tadi, dengan cuka kurma, kemudian lagi dengan madu lebah, bancuh dengan ais suam ni. InsyaAllah cantik tuan. Otak kita cegah, terutama anak-anak kita bagi gitunya. Itu dia. Itu pun cukup lah. Nabi sebut dalam hadis, rumah yang tidak ada kurma bukanlah rumah umat Islam. 4. Kurma. Jadi sebab tu kena ada Jadi pai air tadi secukupnya. Okey, kita lihat kepada semasa pengurusan korban macam mana persiapan dan peralatan. Pisau sembelihan. Sebab apa Nabi sebut dalam hadis kan? Kamu nak sembelih, dia kata gunakan pisau yang tajam. Bukan pisau macam ni. Kalau macam ni dia kena asah betul-betul. Kalau nak buat Ustaz sebut dulu, jangan ada ni dekat sini ni, tajam tepi ni, dia akan sangkut. Semasa kita sembelih dia sangkut dekat kelempai dia. Sangkut Jadi sebab itu kena guna pisau-pisau macam ni. Ada dekat luar tu, pakai alat-alat sebab ini dia tak berkarat. Kalau pisau golok yang kita tempah tu dia berkarat. Sebab tu orang yang guna golok, dia nak kena asah betul-betul. Buang apa? Buang karat dia dulu. Step pertama kita nak asah pisau, kena asah lapisan yang pertama, iaitu buang karat-karat. Ni kita ni nak sembelih ni setahun sekali. Saya cakap lainlah kalau Ustaz ada hari sembelih sebagai contohnya, ni setahun sekali. Golok kita, pisau kita dah berkarat. Betul tak saya cakap? Dia kena buang dulu lapisan pertama, buang karat. Sebab apa? Karat ini adalah apa dah? Racun. Dia merosakkan besok. Bagi contohnya, ni contoh pisau. Maknanya dia akan puasa surau pun nak kena ada pisau dia.
di masjid ataupun surau tu dia ada beberapa alat dia. Jangan nak tunggu okey, nak harapkan Pak Haji Mai, nak harapkan apa namanya, oh Pak Haji ni bawa golok dia. Buat dia kata, Allah saya tinggal kat kampung lah. Nak sendiri macam mana? Jadi sebab itu setiap masjid ataupun surau kena ada peralatan. Ada steering steel. Ni, alat betul mata. Ya, ada pisau potong daging lapak. Ya, ada pisau sembelihan. Tu dia. Kemudian ada lagi untuk apa? Untuk tulang-tulang. Ini boning. Boning ini untuk nak potong celah-celah tulang. Contoh dia ya. Boning knife. Ada pisau skinning knife. Ataupun lapak. Ini ada lapak. Kalau sebagai itu, ini lengkap nak kena ada. Tu je. Kalau ada yang ni lagi bagus, tapi 250. Kotak ni nampak kotak plastik, mana tak dapat ni, tapi tentang 250. Tengok main. Ni semua imported, made in German. Kalau kita nak juga, kita minat sebab dia punya ukiran tu, maka tak ada masalah. Ya, tapi betul-betul yang cari yang nipis. Dia punya hariman nipis sebab dia cukup tajam. Tidak. Tapi kalau kita guna pisau macam ni, tengok, dia lebih kurang 0.1 ya, 1 cm saja ketebalan. Nipis. Sebab tu bila kita guna stainless steel ni, ya, ini bukan asap. Pisau ni tak perlu diasap. Kalau kita asap, dia akan merosakkan molekul. Jadi kita betulkan mata. Kadang-kadang lemak dekat darah. Betulkan mata ya. Atas, bawah, atas, bawah. Gitu. Tu ya. Lepas tu kita lapar pula. Atas sembelih itu ya. Ini untuk betulkan mata, dipanggil steering steel. Betulkan, bukan untuk asap ya. Pisau ni tak perlu diasap. Baik besar, baik kecil sama juga. Ya. Yang ni pun sama juga. Ya. Pegang macam ni, betulkan mata. Atas, bawah. Kalau dah terah, laju-laju sembelih pula. Tapi tak boleh sembelih depan haiwan. Tak boleh, mana tak boleh sembelih pula. Tak boleh betulkan mata depan haiwan. Teriak dia, meleleh air mata. Dia pun ada perasaannya. Jadi pergi balik-balik pokok sikit, balik-balik pokok bagai itu ya. Makruh hukumnya kita mengasah pisau di depan haiwan yang kita nak sembelih. Tu dia. Kalau yang dia jenis haiwan yang menakut ni, kecil dia. Sebab itu kaedah sunnah Nabi kan, dia pergi jumpa, dia urut-urut belai kan, umur atau pembutanya itu, dia kata antara dia berkomunikasi dengan haiwan. Kamu ni dipilih oleh Allah untuk satu ibadah, sama ada korban atau akikah dia. Jadi kita minta izin ke dia, redalah kamu. Kerana apa? Ganjaran pahala kamu. Kamu dapat ganjaran, kita dapat ganjaran manusia ni. Itu dia, berkomunikasi dengan haiwan tersebut. Barulah dia reda, tuan-tuan. Ini keredaan untuk Ustaz ni. Ya? Kena urut dia belai. Cantik. Okey, ini yang Ustaz sebut pisau untuk penggunaan tulang, sendi, pemotong daging, melapah. Kena ada. Ya? Batu penasah. Tapi janganlah yang surau punya nanti bawa balik pulang bukit, balik rumah. Sebab di rumah kita tak ada pisau penasah. Batu penasah tak ada. Yang tu jangan hantar balik dah pakai. Biasa. Baik kenduri ke baik mana, kalau kita ada batu dah, tuan rumah tu ada batu ataupun surau ada batu, tu dia lepas pada majlis tersebut jawab dia hilanglah. Kalau 10 tinggal 8 pun. 2 penyakit. Jangan tu ambil, ini hak wakaf. Kalau surau punya masjid ni itu wakaf. Haram hukum dia. Kita ni Selangor yang boleh pergi Allah terlupa, tak apalah. Tu dia. Hatta tuan kadang-kadang kan di masjid surau ni ada slipper. Tu dia. Walaupun slipper tu sebelah lain. Hantar balik, diktaktikan contoh dia lah kita pergi sembahyang Jumaat. Ya. Kasut kita hilang, dicuri oleh orang. Pinjam slipper masjid ada surau, walaupun sebelah lain, hantar balik. Tuan-tuan. Tu dia. Itu kaedah dia. Di mana? Masjid Jami' Kuala Lumpur, Masjid Negara. Kadang-kadang kaki fit ni dia curi kasut kita. Kalau tuan-tuan pinjam, hantar balik. Macam tu lah kaedah kita. Okey, campur besi. Perlu ada nak gantung paha dia, nak gantung kaki dua,
kena ada lengkap. 2 untuk kat tangan dia, 2 untuk dada, dan tulang belakang kepala. Maknanya berapa? 2, 4, 6, 7, 8. Kena ada 8 cangkuk untuk satu ekor lembu. 8 cangkuk. Cangkuk macam ni, tapi biar yang tajam. Buat stainless steel. Daripada mana? Kena stainless steel. Kenapa stainless steel? Supaya dia tak berkarat. Tu dia. Kena ada cangkuk dia. Bagi contohnya. Kemudian cangkuk besi tajam untuk cangkuk daging. Sebab apa? Ni kaedah dia. Tak boleh pegang. Sebab itu kena pakai sarung tangan. Setiap apa pengurusan itu nak kena pakai sarung tangan. Atau ustaz bawa mana-mana sarung tangan. Ini sarung tangan getah. Kena pakai sarung tangan. Ya. Apa dia? Ingat tak dulu ustaz dah sebutkan? Apa yang ada pada manusia? Tapak tangan. Ni, minyak. Apa dia? Virus apa? Bakteria apa? E. coli. E. coli sebagai intinya. Jadi sebab itu penting kena ada. Sarung tangan kena ada. Jadi kena pastikan apa dia pengurusan kita kena memastikan kena memastikan bahawa ada sarung tangan lengkap. Ini untuk nak memegang daging, nak lapar. Okey, satu lagi sarung tangan yang daripada kain untuk tumbang lembu. Janganlah kita sambil kawan-kawan tengah nak tumbang lembu yang bekerja nak tarik tali tuan-tuan sampai meletas tangan. Apa sebabnya? Persediaan tak ada. Jadi kesian tak ada berdarah, cedera dia. Bagi contohnya, siapa dia? Pengurusan punya salah. Itu dia. Sebab itu sebab tu ustaz kalau pergi mana-mana ustaz sendiri ada sebab ustaz faham keperluan. Kena ada sarung tangan macam tu sebagai contohnya. Dalam kereta saya tu sentiasa ada sarung tangan apa nama ni, baik yang ni ataupun yang kain tu untuk nak tumbang lembu, nak pegang lembu sebagai contohnya. Kemudian alat-alat komersial lah, mixer ataupun kapak yang tradisional ataupun gergaji ataupun mesin. Sekarang dah ada dah canggih dah alat-alat tu untuk potong Pisau khas untuk memotong. Tuan-tuan tengok kan dekat luar kan? Dekat luar. Ni tak mahal. Baru 350. Tak mahal Ini ustaz cerita yang profesional punya. Tuan-tuan boleh beli yang murah, tapi pakai 2 hari tercabut dah bulu dia. Sebab apa? Tulang tu nak potong tu bukan kecil-kecil tulang tu. Ini satu ekor lembu dia boleh potong. Ni pisau satu ni boleh potong tulang satu ekor lembu. Tapi ada kaedah potong. Ada kaedah potong dia. Kepala kita boleh operate kepala dia dengan ni saja pisau. Apa ni, parang dia. Parang ni. Sebab tu nampak je tu. Tapi kegunaan dia memang, dan juga besi dia stainless, high carbon stainless steel Sama ni semua. Satu brand. Tali, okey, untuk melubang haiwan, tali yang secukupnya. Di mana lembu kerbau sebaiknya tali jut. Tuan-tuan tengok tak tali yang besar tu? Dekat luar tu? Tu maksudnya tali jut. Apa sebab tali jut? Okey, pihak veteriner sebenarnya melarang kita guna tali yang nylon tu. Yang apa nama ni, putih tu kat luar. Putih. Dia suruh pakai tali jut ni. Yang macam ni, yang dekat luar tu ada warna coklat tu. Macam tu. Supaya dia apa? Menjaga, memelihara kebajikan haiwan. Di mana bila kita tumpang, dia tidak cedera. Apa dia? Badan dia. Badan dia tadi sebut tadi kan Ustaz sebutkan yang dia nak bangkit besok akhirat besok, dia tak calar. Jadi hari ni Ustaz nak ajar kaedah tumpang lembu, kaedah jerut jerut badan, simple je. 2-3 orang cukup. Tak perlu ramai-ramai. Tak perlulah sampai 10 orang. Bagi contohnya, paling simple sekali bagi tu Okey, kemudian tali rafia. Ini untuk ikat usus, urat merih dan juga puli-puli kencing semasa proses mengulit ataupun melapah. Penting di mana kita jaga pencemaran najis. Sebelum kita nak pulang perut dia kena ikat. Di mana urat merih yang kita dah potong, urat marih yang kita dah potong tu kena ikat. Kalau tidak urat marih itu selalu orang makan dan minum, dia keluar segala najis, bau, hangis tu keluar. Jadi masa kita nak lapah tu, sebelum kita belah perut tu kita ikat atas. Kemudian dubur dia puli-puli kencing kena ikat. Kalau tidak berlaku pencemaran pada daging. Itu yang tak sedap tu, bau hamis, terutama kambing. Jadi kena ikat berlaku. Penting. Dan pakaian petugas sekurang-kurangnya dia pakai songkok. Apa sebabnya? Rambut dia jatuh dalam daging. Apa dia sebut tadi? E. coli. Pakai. Kalau dia tak terima, dia tak suka pakai songkok, pakailah topi tuan-tuan.
Ini ada cerita ni. Tuan-tuan kenal apa ni Ustaz apa ni Syed Tuan Padang kan? Kenal? Yang keluar TV dulu, anak murid Ustaz tu 2 tahun ikut saya di Kumbaya. Ni sompok ni pun tak pakai. Sehingga kan apa nama tuan haji tu yang ikut Ustaz tu, dia kata apa? Ustaz tak pakai sompok. Dia dia balik daripada Kumbaya 2 tahun tu barulah terkenal masuk TV tu. Lagi tu dia tak pakai sompok. Itu tak ada adab. Tak ada. Walaupun dia mengaji agama, ada perkara-perkara yang mana dia terlepas pandang. Sebab tu dia rugi buat etika dengan Ustaz tu. 2 tahun dia di Kumbaya sama dengan Ustaz ni. Ayam pun tak pernah sembelih. Sampai sana saya ajar sembelih lembu dengan kami. Bagi lembu. Ya. Pakai apron. Apron nak kena ada untuk semua jaga kualiti. Ini semua Ustaz sebut kualiti ya. Okay. Kemudian peralatan lain, kasut. Supaya apa dia? Kaki kita tidak tercemar dengan bakteria. Sebab apa? Darah yang mengalir tadi kan? Darah yang mengalir itu cepat jangkitan kuman pada darah tu. Tapi kalau kita mengecil kat kaki kita contoh dia, maka kaki kita akan dijangkiti dengan kuman. Itu yang kedua itu. Yang menyebabkan kita penyakit. Contoh dia, kalau lembu tu, ayam tu, ataupun apa nama ni, kambing tu berpenyakit, darah dia kena kaki kita. Kita tak basuh pun, ataupun tak pakai kasut macam ni, di kasut pos tukang, ya, maka kita dijangkiti oleh kuman. Dia cepat tau, dia serap masuk dalam kulit kita cepat. Contoh ni antara yang orang kesian. Okey, nentek nak kena ada supaya pihak penduduk masyarakat mengenal pasti, oh ini pihak pengurusan, ini ahli kuasa pengurusan. Jadi tidaklah berlaku fitnah. Ini kita tak tahu selama-lamanya. Bila time korban dia, nampak Bangla ada, Endun ada, tak mana-mana datang. Ataupun orang-orang Melayu kita sendiri yang tak pernah datang surau masjid, tiba-tiba dia bawa parang melirik bagi punya. Kalau macam tu, jangan duk bagi dia sendiri, kan? Jangan bagi dia sendiri. Kecuali lah orang yang mana ustaz-ustaz yang kita memang import khas, ataupun kita memang ambil dia sebagai penyembelih kalau kita tak ada penyembelih. Tapi ustaz kata insya-Allah dekat sini kita ada penyembelih, insya-Allah. Okey, kita nak lahirkan tempat kita sebagai itu, Itu dia. Yang itulah kita perlu ada nentek, perlu ada uniform. Tengok ustaz pergi kemudian komplit dengan vestnya, dengan t-shirtnya lengkap. Barulah orang kata sedondon. Ya. Ni baju dia. Contoh ya, sarung tangan ni penting dulu. Kemudian peralatan lain, tempat potong daging. Janganlah bawa yang daripada rumah tu kan. Kalau bawa tu, kalau orang bagi pecah, siapa salah? Jadi pihak Masjid Surau perlu ada lah. Kayu bukan jalan-jalan, kayu kuri, kayu nangka. Ini ustaz memang simpan kat rumah. Kayu nangka, belah elok simpan. Apa sebab kayu nangka? Kayu ni dia teras. Bila kita potong daging, kayu dia tak keluar. Ini makan daging bersama dengan kayu. Tak apalah, jadi ubat. Ini tak apa. Takut apa yang kita makan patah gigi nanya pula. Paip air penting sangat paip air untuk jaga kebersihan. Kemudian meja plastik, pisau penyembelih tu, pisau lapah, kapak begini tu, dah tunjuk dah. Kemudian lapik dengan kanvas ataupun plastik semasa melapah. Okey, semasa kita lapik tu, sebelum kita lapah tu kena bersihkan dulu badan dia. Tu saya kata tadi, guna paip air tadi. Badan dia tu perlu dibersih. Sebab apa? Dekat badan lembu, kambing tu ada apa? Najis kan? Tarik dia. Dia datang daripada depan. Dari satu bakteria. Tanah. Itu semua najis. Ini kualiti, nak jaga kualiti ya. Jadi basuh dulu dan regangkan 4 kaki macam tu. Hari ni ustaz bawa 4 besi. Anak tu, 2 tangan nak regang macam tu. Kita kena regang. Lagi senang kita lapah. Tengok kejap lagi kita ajar bagaimana lapah. Begitu. Jadi sebab itu saya kata peralatan penting sangat untuk kesempurnaan ibadah itu kan. Kita try kita punya kaedah, we try our best. Ya, sebab apa? Untuk mengharapkan redha Allah tadi ya. Bakul dan penimbang kupon. Kupon pengagihan penting. Itu dia. Kupon pun satu lagi. Jangan tak bagi dekat adik-adik kita banyak. Bagi untuk masyarakat. Untuk makin miskin. Ini kita mentang-mentang kita ada kuasa, kita bagi adik-adik kita kupon banyak. Betul tak?
Tak boleh hukum. Kita mulakan dengan fakir miskin dulu. Orang yang mula fakir dulu. Lepas tu yang miskin. Tak ada yang fakir, yang miskin. Dua, cari kita. Itu maknanya asnaf yang boleh menerima sebagai contohnya. Dan tak ada dah sebagai contohnya. Barulah cari kepada orang-orang yang memerlukan. Siapa dia? Orang kaya harus menerima dia. Tapi kalau dia tak nak, jangan duk bagi. Kalau dia tak nak, jangan bagi. Kalau dia nak, ambil, tak ada masalah. Dahulukan dengan fakir miskin dulu. Mula-mula tadi orang yang masuk bahagian. Satu, yang pertama sekali, penting yang itu dulu. Yang kedua barulah diadilkan. Fakir miskin dulu. Habis fakir miskin barulah orang kaya. Orang yang berada. Itu step dia sebagai contohnya. Kalau dah habis dekat sini dah, barulah boleh bawa keluar pula. Ke daerah yang lain. Contohnya Persegi 5, dah habis dah tak ada orang fakir miskin, hantar kat Persegi 6. Bagi ni. Dah Persegi 6 pun habis dah, sebab terlalu banyak sangat, hantar Persegi 7. Tak ada masalah dalam konteks hukum saya. Plastik, lubang khusus, sisa pembuahan air darah, pakaian seragam dan sebagainya. Juru sembelih penting sangat Juru sembelih ini tidaklah pernah mengikuti kursus penyembelihan anjuran jabatan agama, ataupun yang mana pernah mengikuti kursus di Masjid atau Surau macam kita buat hari ini. Maknanya apa yang belajar dengan ustaz dah tauliahkan lah. Walaupun ada sijil tak? Ada kan? Sijil penyertaan lah. Kalau nak sijil tauliah, tuan-tuan kena pergi Jabatan Agama Islam, bahagian penyelidikan tu, jumpa hamba Allah kat luar tu. Ada ceramah tu kan? Jumpa yang tu tingkat 4 Jabatan Agama Islam. Itu pun nak kena melalui syarikat. Dia bukan untuk individu syarikat. Syarikat. Contoh dia, kita ada syarikat A ni memang buat kerja dia sembelih ayam. Macam tuan-tuan di sini kan buat pengurusan ayam 30 ekor setiap minggu kan? Boleh. Sebab apa? Jabatan kuasa ini boleh minta tauliah. 2 hari je. Bawa ayam 4 ekor. Kemudian 2 hari khusus tu teori dan praktikal, dan kita bagi tauliah, bagi kad. Maka ada kad itu dia akan bakal, dia bagi setahun. Setahun dia akan renew sebagai contohnya. Dalam konteks itu dia ada panel-panel dia. Antaranya saya sendiri ada panel untuk penilaian semasa proses pentauliahan. Kemudian bukan seorang yang fasik, orang yang derhaka. Sebagai itu derhaka kepada apa? Derhaka kepada hukum. Okey, ni antara pakaian kita. Ni nak sembelih ada apron plastik tutup kepala lengkap. Macam tu tuan-tuan Wujudkan AJK ibadah korban. Pilih ladang ternakan, penting. Ladang ternakan pilih ladang. Ni ternakan tu bagaimana? Antaranya ternakan ambil sijil kesihatan ternakan, kebenaran pindah permit sembelihan Jadi pertama, kita nak beli lembu, tengok ada tak sijil kesihatan dia daripada veteriner. Dia mengesahkan, okey, tengok apa dia. Antaranya lembu kalau dah disahkan kesihatannya, dia ada tag kat telinga dia. Tengok dekat sijil tu ada nombor tag dia tu. Dengan tag telinga tu sama. Tu dia. Sama nombor dekat tag tu dengan sijil dia tu. Barulah okey, lembu ni nombor tag dia sekian-sekian. Sebab tu guna dia klik dekat telinga tu. Maknanya dia telah melalui proses kesihatan, cek. Sama ada sakit mulut, sakit kuku, cacing sebagai contohnya Kemudian dia pula ada permit pemindahan. Contohnya kalau kita beli lembu daripada Pahang, dia ada permit nak bawa ke wilayah. Permit. Kalau tak ada permit, tuan-tuan, pihak veteriner dia blok tengah jalan, dia boleh sita lembu itu. Tu dia kena ada permit. Kemudian yang ketiga, surau ni nak buat ibadah akikah atau korban. Akikah ni tak nampak sangat sebab jarang-jarang kan korban. Dia kena ambil dari satu lagi permit, iaitu permit sembelih. Di mana? Veteriner di tempat kita. Contoh kita di wilayah, iaitu pergi dekat cerah, dekat bulatan SUKM tu belah kiri. Dekat bulatan SUKM tu ke kanan, SUKM kanan, di belah kiri tu veteriner wilayah Persekutuan. 1 ekor lembu RM10. Kalau 5 ekor maknanya RM50 lah. Kambing RM5 seekor, tuan-tuan. Dalam kitab dia maknanya ada berapa? Sijil 1, kebenaran pindah bilik 2, dan permit sembelihan. Jadi dalam konteks Kemudian pilih juru sembelih itu dan juga tentukan jenis korban. Tadi Ustaz dah 3 benda. Jenis-jenis sembelihan Dan susul atur tempat penyembelihan korban penting
Okey, tempat kotor dengan kawasan bersih dan pengalihan. Ini Ustaz kata yang Ustaz design tu. Ini Ustaz tadi dia lengkap lagi. Kaedah. Macam mana kita nak bungkus dia punya keratan dia, peksa organ dia, menggunakan organ, membelah dada, lepas tu barulah kita simpan dalam peti sebagai dia punya. Okey, pilih ladang ternakan. Baik, untuk ibadah korban dan akikah sebaik-baiknya pilihlah daripada peternak orang Islam. Untuk ibadah. Orang Islam, kemudian kena pastikan dia makan apa. Kena cek tengok. Pilih lembu tempatan tuan. Jangan beli kalau nak ikut ustaz lah. Ustaz tak akan beli lembu yang makan pellet. Biar kita beli lembu hari ladang sawit tu, di felda-felda tu. Sebab apa? Daging dia pecah. Bagi lembu yang makan pellet, daging dia tu banyak air. Tu je, dan banyak lemak. Contoh dia macam ni, di ladang sawit. Daripada peternak muslim, ternakan makan daripada sumber yang halal. Maknanya, kalau sawit tu 10 hektar, dia pakar dalam tu je. Sebab apa? Perkara ini disebut dalam hadis nombor 6. Ustaz sebut tadi kan, hadis Imam Nawawi, hadis 40, hadis nombor 6. Antaranya Nabi sebut dalam hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bayn umur mustabihat la ya'lamu katsirun minan nas. Halal jelas, haram jelas, tapi tengah-tengah ada syubhat. Orang yang syubhat ni kata Nabi berikut hadis itu, dia kata seumpama seorang gembala di mana mau tak mau dia akan masuk kawasan larangan orang lain. Contoh kita tambat lembu ataupun kambing di sekitar tanah kita. Pergi tengok waktu petang, dia dah rentak tali putus, dia masuk tanah orang sebelah. Itu je, sebab itu penting. Dan agak-agak kita nak pergi ambil tak kambing lembu kita yang nak tanah sebelah tu. Nak ambil tak tuan? Kita pergi ambil. Okey, kita pergi ambil saja, kita telah masuk kawasan larangan Allah. Kawasan larangan syubhat tak? Syubhat. Dan dia adalah haram. Jadi macam nak buat? Kita kena pergi jumpa tuan tanah tu. Bukan tuan tanah Kedaung, Pak Hotel Pilambi. Tuan tanah tu kena minta izin dia. Tadi minta maaf, lembu saya, kambing saya makan rumput kawasan tuan. Tu dia, baru nak dihalal. Ustaz kata halal. Halal-halal benda ni. Kalau tidak, kalau dia kata apa? Aku tak halal. Macam mana buat? Maknanya kalau kita sembelih lembu tu, kita comot-comot tengok lembu tu makan berapa kilo tu. Jadi berapa kilo daging tu kena bagi balik dekat tuan. Dia bunuh. Itu dia, hukum dia. Contoh lain, kita dekat rumah kita, rumah teres, kita tanam pokok mangga ke pokok rambutan kan. Kadang-kadang kita tanam dekat betul-betul dekat tepi-tepi rumah kita macam ni kan. Okey, dia rumah teres, di pagar. Kita tanam pokok dalam kawasan kita. Tiba-tiba lah berjuntai di dahan mangga. Selalunya Allah Ta'ala nak uji di mana yang berjuntai tu memang lebat dahan tu, dia punya buah. Okey, yang lebat tu ni buat bodoh dia punya tu. Pokok je kita punya, hasut dia tu, dia punya tu. Jadi kalau dia nak ambil, tak salah dia ambil. Tapi malangnya kita bubuk pula ada jaring pula supaya dia masuk kat kita. Punya sombongnya. Dia tak faham hukum fiqh. Dari segi hukum, yang masuk tu, kalau satu dahan tu 20 biji katakan, doyan tu 20 biji dia punya. Tu dia kaedah hukum perkara itu. Jadi sebab tu sama dengan kambing tadi. Ayam terlembu tadi Nabi sebut iaitu dia syubhah. Syubhah itu akan buatkan kita jadi haram. Bagi tentunya. Jadi sebab itu pilih tindakan yang sumber yang halal. Kena kira kan nak ikut sempurna sebagai tentunya. Sebab itu kalau ustaz kalau dari Malaysia ni 2 bulan 3 bulan lagi ustaz sudah pergi cari lembu. Di mana ustaz bagi duit dekat peternak tu supaya okey ni kamu ni jaga betul-betul lembu ni. Saya bagi extra money supaya bagi gemuk. Sebab apa? Sunnah Nabi. Nabi kata apa? Menggemukkan haiwan sembelihan korban kamu sebelum kamu sembelih. Jadi bagi extra duit lah. Ataupun di tempat transit tu kita upah orang. Beli dekat ladang sawit
suruh dia transit kat situ sekian-sekian, dan upah sahabat dia tu cari rumput bagi makan gemuk. Itu dia. Tadi Ustaz sebut tadi. Ni. Ini Ustaz ambil daripada Kedah. Lama lah tahun berapa? Tahun apa nama ni 2004, 2005 gitulah. Lembu di situ. Agak-agak dalam soalan ni, lembu ni ada bumbu. Saya upah orang tu dia beli di mana, kemudian dia pula jaga 2 bulan. 2 bulan sebelum korban. Bila mana saya sembelih korban tuan-tuan tahu, dia punya daging saja 100 kilo. Daging saja. Saya beli 2,500 pada ketika daging sebab tu menggemukkan penting ya. Sebab saya buat benda ni, saya dah cuba lah. Biasa dia punya kualiti daging dia 200 apa ni 100 kilo daging pecah. Tak masuk tulang dia. Saya lembu. Sedangkan saya beli 2,500 dia. Tapi saya bagi ekstra dekat apa ni abang yang jaga tu ya, supaya dia menggemukkan. Itu kaedah sunnah sebenarnya begitu ya. Cukup umur mau punya. Nak tahu cukup umur macam mana? Okay, kalau kambing tu tengok gigi dia. Gigi dia. Tu dia. Dia ada gigi dia, gigi tertentu nak kena belajar. Tengok buka gigi. Tapi jaga-jaga jangan sampai dia ingat tangan kita. Kalau lembu tu jaga dia gigit. Ya. Kalau kambing tu okey jugalah. Lembu tu. Bagi contohnya. Okey, lembu. Tengok dia punya tanduk dia. Tanduk lembu tu. Kita tengok dia ada dia punya macam sendi ya. Sini 1, 2, 3 dia punya tanduk dia. Itu nak tengok cukup umur tak cukup umur. Kejap lagi kalau lembu tu ada tanduk, Ustaz tunjuk. Ya, Ustaz tunjuk lembu tu berapa umur dia. Okey, itu dekat tanduk dia tu. Sebab itu Nabi menyebut antara kriteria memilih haiwan ini ya, hendaklah dia bertanduk. Tapi kalau lembu berahmah, kacukan berahmah, dia tanduk dia pendek. Tanduk dia pendek. Okey, ada rekod kelahiran body scoring. Di mana apa kita tahu? Orang yang bela tu, dia ada rekod kelahiran. Dia beranak bila dia tahu. Penting sebab tu orang kata kena beli lembu tempatan, jangan beli lembu